Okay, so in this topic kita akan tengok lebih praktikal lagi, iaitu particle in a potential wells. Okay, yang first 4.1 kita belajar tentang free particle. 4.2 kita belajar particle in a box. Maknanya mustahil untuk dia keluar daripada box tu. Yang ketiga ni, sekarang ni kita consider particle in a potential wells. Maksudnya dia ada kemungkinan untuk dia keluar daripada perigi tu. Okay, so kita saya rumuskan dulu apa yang kita akan cari dalam topik ini. Saya ada je macam ni. Okay, so kita recall balik ya. Okay, untuk free particle kita ada wave function macam ni dan energy dia begini. So particle in a box, di mana sini ada punya infinity, dia punya keupayaan, maksudnya particle tu tak boleh keluar daripada box tu. Okay, dia rigid lah, penjara dia tu rigid. So kita akan dapat wavelength, kita akan dapat wave function yang mempunyai n berbeza, dan dia punya energy pun ada banyak energy yang mungkin ada di dalam satu box tu. Sistem wujudnya tenaga yang tertentu saja yang boleh wujud. Seperti juga wave on string. Wave on string boleh berlaku sekiranya frekuensi yang tepat saja yang dikenakan kepada tali tu. Kalau tak, standing wave tak akan berlaku. Sama juga macam ni, sebab kita dah anggap particle tu like a wave. So only certain energy levels is allowed. So there is a certain corresponding wave function for certain energy. Okay, lepas tu kita maju seterusnya dalam topik ini, kita akan tengok particle in a potential well. Potential well ni perigi keupayaan, ataupun dalam buku-buku bahasa Melayu dulu saya belajar quantum mechanics dalam bahasa Melayu, dia dipanggil sebagai sawar keupayaan. Sawar keupayaan di mana dia bukan infinity, maksudnya ada kemungkinan untuk particle tu keluar daripada trap tu lah, daripada potential trap ni, potential well lah. Okay, dan kita akan cari wave function dia, dan dia akan ada dua wave function, satu untuk yang di dalam ini dan satu lagi di luar perigi. Dan yang kedua ialah dia punya tenaga. Okay, so dalam potential well ni tenaga dia complicated. So kita tak akan cari, tapi kita akan cuba memahami secara kualitatif macam mana bentuk energy levels inside the potential wells. Alright, so our mission is to find this equation. Okay, now kita move. Alright, so untuk potential well, ataupun kita panggil square, dalam case ni kita panggil square well potential. So apabila partikel tu berada di dalam ini, so dia ada energy dia lah kan, dari energy E. Okay, so dalam ruang ini, dia punya energy dia mestilah kurang daripada E0. So ini ialah E0, ialah potential yang tertentu. Jadi dia terperangkap dalam tu. Maknanya energy dia kurang daripada potential energy. So dalam keadaan ini kita panggil dia sebagai bound state. Maknanya dia terikat di dalam well tu lah. Okay, so kalau energy dia lebih besar daripada potential energy, which is di sini katalah energy dia lebih besar, dia boleh melepasi potential energy of the system, dia akan berada dalam keadaan unbound state. So inilah istilah lah. Bound state berada dalam perigi. Kalau unbound state dia berada di atas, di luar perigi. Maknanya dia itulah mengatasi potential energy of a system. Okay, so mission kita ialah to find the wave function for a particle in a well bound in a well. Maknanya kita nak cari wave function untuk partikel yang ini, yang berada di bawah potential energy U0 of a system. Okay, so kita masih lagi menggunakan time independence coordinate equation. So kita so ini menjadi panduan kita lah untuk mencari wave function. Alright, so dalam wave function yang dalam region yang ini kan, dalam region ini kita dah tahulah dia punya potential energy dia zero. Jadi oleh sebab potential energy zero, ini potentially zero lah. Jadi kita akan dapat dan kita tukarkan, kita bawakan benda ini ke sebelah kanan, akhirnya kita dapat yang begini. Alright, so solution for this equation is given by this expression.
Okay, nanti mungkin tanya-tanya kan, macam mana boleh dapat ni? Macam mana boleh dapat macam ni pula? Okay, so this is actually the knowledge from mathematics lah. So dalam mathematics dia ada, kita katakan, persamaan second order differential equation kan. Dia ialah ODE kot. Okay, ordinary differential equation equation. So ini adalah satu kursus dalam pelajaran matematik lah. Saya kalau dia ada satu kursus yang khas untuk hanya mempelajari tentang jenis equation kan. So jenis equation ni ialah jenis equation second order sebab dia dua, second order differential equation, dan dia ada banyak set solution, dan solution yang terpilih dalam case ini ialah solution ni lah. Okay, jadi kita memang kalau kita tak ada knowledge pasal matematik ni, kita tak tahu pun macam mana asal usul dia, tapi mungkin siapa yang ada background matematik ataupun daripada major matematik ataupun ambil minor mathematics ke kan, awak mungkin pernah jumpa lah. So maknanya solution of this type of equation is in this type, maknanya sin function. Okay, so dan dia punya ni asalnya solution dia ialah okay, A cos kx, okay, plus B sin kx. Okay, so K dalam kes ni, K ni ialah bersamaan dengan punca kuasa 2 2ME divide by H. Okay, K ni apa? K ni apa adik-adik? Dia bukan Boltzmann constant, dia bukan spring constant, dia bukan kinetic energy. Okay, walaupun satu huruf tapi dia boleh mempunyai banyak masuk. Jadi kita yang akan evaluate. K ni ialah wave number. Alright, so wave function dalam region ni ialah sama dengan ini. Okay, inside the well. Untuk luar daripada well, okay, boleh sebab dia punya energy, potential energy ni tak tinggi, kan? Dia ada kemungkinan kita boleh menjumpai partikel di kawasan ini. Itu yang perbezaan dia dengan case particle in a box. Particle in a box memang tak boleh ada partikel di luar kotak tu. Tapi untuk potential well, the big difference is that there is a possibility, if the energy is enough untuk juga bukan enough lah, kalau enough dia akan keluar lah unbound state, tapi there is a possibility to find the particle outside. So if there is a possibility to find it outside the well, there must be a wave function to describe that particle. Okay, so in that case, kita pun tulis balik semula time independence coordinate kat sini, kita tulis balik semula. Lepas tu kita ada U0, sebab U0 ni ialah potential outside the well ni. Sini kan. Jadi kita rearrange back, kita bawa dia ke sebelah kanan semua. Okay, kita bawa semuanya ke sebelah kanan. Dan kita akan dapat expression yang sebegini. So yang ini kita bawa kanan, ni bawa kanan. Okay, yang tinggal keseorangan ialah yang inilah, sebelah kiri. Okay, so keseorangan. Okay, so lepas tu kita boleh wakilkan ini sebagai K square. Okay, so dia ialah bersamaan dengan d psi over dx sama dengan K kuasa 2. Bukan K ini bukan K, sorry. Dia ialah kappa. Kappa ni dia macam ni, tapi dia kecil. Dia kecil sikit K. So, dia bersama dengan K kuasa 2. Kappa, kappa bukan K, kappa. So, kappa ialah, so kalau K ni, kalau K ni kita masukkan elemen U, ada sini kita ubah jadi U tolak E0, dia akan jadi kappa. Okay, beza antara kappa dengan K. Okay, so daripada situ, sama juga seperti atas tu, maknanya bentuk persamaan ini boleh diberi dalam bentuk ini juga. Nampak macam sama tapi dia boleh dalam bentuk eksponensial lah. Okay, so dekat sini kita dapati dia adalah interference di antara dua gelombang sebenarnya. Ini pun interference di antara dua gelombang.
Jadi pemilihan solution ni bergantung kepada boundary condition yang sebelum ni. Dalam topik sebelum ni kita ada boundary condition. Jadi pemilihan sebab apa bentuk equation solution ni macam ni, sebab dia ada sebab lah. Sebab dia antara satu sebab dia nak menepati tiga-tiga kriteria untuk wave function dalam topik yang sebelum ni. Alright. So kalau kita tengok ni exponential kan. Exponential ni maksudnya graf tu mestilah menyusut ataupun menaik. Kan? Jadi kat situ ditunjukkan oleh ini. Dan wave function tu mesti tertutup kat ujung dia kan? Sebab kita nak menepati normalization condition. Normalization condition tu apa? Kan ingat balik. Dia ialah dx with infinity to infinity kena sama dengan 1. Ini bermaksud wave function tu mesti tertutup di hujungnya. Mesti tutup. Okay, supaya dia boleh buat kita boleh dapatkan normalization. Maknanya there is a possibility to find particle in this region. 100% kita akan jumpa lah kat region yang ni lah, region yang daripada hujung sini, hujung ni ke hujung ni. So possibility dia ialah 1. Okay, tapi so maknanya sekarang ni ini ialah sebelah kiri, left. Ini sebelah left, ini sebelah kanan, right. Okay. Lepas tu yang tengah-tengah ni ialah daripada yang persamaan ini. Maknanya cos campur sin ni dia akan dapat bentuk macam ni lah, campuran dia. Dan awak tengok bahawa wave function ni ialah dia mesti continuous. Kan dia continuous, sambung, dia continuous, tu cantik. Okay, continuous. So itu adalah syarat untuk wave function. Dia tak boleh tiba-tiba tersekat macam ni. Okay, dia tiba-tiba macam ni pula. Lepas tu tersekat lagi begini. Tak boleh. Cannot. So kedua-dua wave function, maknanya ada dua wave function lah. Satu wave function untuk dalam, satu untuk wave function untuk luar. Okay, dan kedua-dua wave function ni menepati syarat-syarat wave function yang boleh describe a particle in a well, in potential well lah, ataupun kita panggil dia bound state. Okay, itu ialah wave function. Maknanya ada dua wave function lah, satu untuk dalam, satu untuk luar. Untuk yang potential yang sebelum ni, kita ada satu je untuk dalam sebab particle tak boleh ada kat luar daripada dia punya box tu. Tapi untuk well dia boleh ada kat luar, oleh itu ada dua wave function, tapi wave function tu berselanjar, continuous, bersambungan antara dalam dengan luar. Okey, lepas tu mission yang kedua kita nak cari energy level. So oleh sebab kita ada dua wave function, ada dua wave functions, dan wave function ni sebenarnya dia terbuka. Saya tak nak cakap lebih lah, nanti kat opening. Okay, so awak tengok dia punya bentuk pun dah macam dah pening kan. Satu dia gabungan antara sin dengan exponential. Jadi bila nak solve problem berkaitan dengan energy dia memang tak boleh. Memang tak boleh lah kalau nak buat congak-congak. Tapi kita kena perlukan machine. Kita perlukan komputer. Which is sebab dia memerlukan kita katakan transcendental equations. Ini ialah equation yang terbuka sebenarnya, yang tak ada kalau maknanya kalau sinusoidal kan, sebab bila dia tak tutup. Okey, atau ada exponential tu dia macam sebab bila tak kosong. Dia tak akan menyentuh, dia tak ada asymptote kan. Kalau belajar matematika ke dia tak kena garis asymptote. So oleh itu dia tak ada penyelesaian, dia terbuka. Okey, oleh itu untuk membuat penyelesaian tu kita kena gunakan numerical approximation ataupun numerical analysis. Kan ini kita serahkan kepada orang matematik untuk buat eksperimen ini. Eksperimen ni lah orang matematik dia akan buat eksperimen secara bernombor untuk mendapatkan masalah fizik ni. Okay. So jadi kita tak boleh dapat lah dia punya energy punya formula. E sama dengan apa-apa tak boleh. Okay, dia adalah satu nombor tertentu lah. Jadi kita tak adalah, kita tak bagi. So maknanya dalam kes ni tak dapatlah nak tunjuk lah secara mudah, tapi nak bagi tahu awak maksudnya itulah masalah yang perlu penyelidik orang matematik ni. Apa je eksperimen dia kan, dia tak ada eksperimen tapi itulah eksperimen dia. Maknanya dia akan membuat try and error menggunakan maknanya kita ada persamaan, contohnya tadi persamaan Schrödinger. Dia akan mencuba test wave function equation untuk dia dapatkan calon wave function yang terbaik. Dia jadi macam eksperimen kimia, matematik, fizik, kimia, bio. Kita eksperimen dengan bahan-bahan kan. Dia eksperimen dengan equation.
Tu orang matematik kan. So kita appreciate lah orang matematik walaupun dia tak ada masuk lab, dia main komputer, tapi sebenarnya dia mencari penyelesaian terhadap persamaan yang tak ada banyak persamaan yang tak selesai lagi ni sampai sekarang sebab very complicated. Okay, jadi kita tengok contoh outside of finite. Okay, kita show that equation yang tadi tu, equation yang out of the well tu ialah sebenarnya solution untuk Schrödinger equation tu. Betul tak? Sebab tadi tu kita main letak je kan. Jadi kita nak uji sama ada wave function ni memang betul-betul menepati satisfy the Schrödinger equation ni. Okay, jadi kita pun buat operasi di sebelah kiri dulu. Okay, macam ni kan. Okay, kita dah ada ni yang ini kan. So kita buat operasi ni dulu. Sebab kita nak tengok adakah kita dapat balik, kita dapat yang sebelah kanan. Okay, jadi kita buat so kita buatlah differentiation. Okay, differentiation by part. Lepas tu awak dapat CK ni kan. Lepas tu awak keluarkan balik semula, kita akan dapat wave function ni semula dan kita dapat K square. Okay, so dan kappa. Kappa ni bersamaan dengan 2mu ni kan. Jadi so adakah dia menepati kalau K square dapat berapa? K square sama dengan 2mu tolak E0 E divide by H bar square. So adakah dia sama dengan apa yang kita dapat yang sebelum ni? Tengok. Tak ada sama. So dapat. Dapat. Jadi memang dia betul lah, dia memenuhi persamaan tu. Okay, bukan main tibai je lah. Bukan main tibai je pilih wave function ni. Okay, yang berikutnya, what happens to the wave function if the limit of mu naught is approaching infinity? Okay, so kalau dalam okay, so saya juga pakai finite well. Finite well ni maknanya perigi dengan ketinggian tertentu. That's what we call finite. Kalau infinite, itu ialah case yang in the box tu. Ini ialah infinite well. Infinite. Okay, ini kita panggil dia finite. Sebab dia hard kan. Okay, so what happen kalau ini semakin lama semakin tinggi? Tinggi no. Okay, so kalau tinggi no, maknanya you punya U ni akan menghampiri infinity kan. Jadi kita tengok dia punya kappa. So apabila kappa, kalau U ni menghampiri infinity, maka kappa pun akan menghampiri infinity. Betul? Tidur pula tu. Kan tidur. Okay, so kappa menghampiri infinity. So kalau kappa menghampiri infinity, awak tengok sini, kalau kappa menghampiri infinity, dikalikan dengan X. So X ni ialah kalau X arah ni kan. Sini ialah, ni arah X, tapi arah ke sini arah negatif X. Okay, so ini ialah sebelah kiri. Sebelah kiri punya sebenarnya. So maknanya apabila K menghampiri infinity, kan, bahagian yang ini, bahagian yang K X kan akan kalau ini menghampiri infinity dan X ni mesti X ni juga arah semakin ke kiri, so dia akan jadi so infinity dari dengan infinity dapat infinity lah kan, dan dia jadi negatif infinity lah kan, banyak nombor banyak kali dengan nombor banyak yang negatif dapat negatif lah. Okay, dan oleh itu jadi kalau jadi makhluk yang benda ni akan jadi apa? Akan jadi 0 kan, akan jadi 0. So maksudnya okay, apa maksud dia? Okay, apabila ini semakin tinggi, asalnya tadi tu kalau kita tengok tadi wave function tu wave function kita buat balik semula. Wave function tu macam ni, box tu macam ni. Okay, kita punya wave function tu bentuk dia gini kan, kurang kan. Okay, alright. So apabila ini menunjukkan bahawa apabila ini terlalu tinggi, benda ni akan menyusut dengan cepat. Okay, menyusut dengan cepat. Maknanya kebarangkalian untuk wavelength untuk partikel tu berada di sebelah sini akan berkurang lah. Okay, itu maksud dia.
Okay, jadi apabila dia dah menghampiri semakin tinggi sangat, okay, dia akan jadi case particle in a box. Okay, particle in a box. So apabila finite while ni, kalau U ni semakin tinggi, wave function dia akan menjadi case wave particle in a box. Disebabkan oleh, kalau tengok sekarang ni infinity. So kalau ni infinity, dia akan menyusut dengan lebih cepat sebenarnya. So ini kan menyusut dengan lebih cepat, sehingga kan kita tak boleh jumpa dah sini kan. Okay. So sekarang ni kita nak bezakan, sebab kita tak dapat nak solve problem untuk energy level bagi particle in a well, tapi kita compare lah secara umumnya apa beza di antara finite dengan infinite square wells. So finite ni ialah yang ada had lah, yang ada had. Yang infinite tu yang tak ada had. Sampai bila dia punya, maknanya macam penjara in a box. So this is in a box. This is an square well yang tertentu. So yang in the box sebenarnya wells juga, tapi kita panggil infinite wells. Okay. Yang tak infinite tu kita panggil dia finite wells. Okay, yang had. Okay, beza dia ialah wave function dia akan jadi panjang. Wave function dia akan jadi panjang. Maksudnya panjang tu maksudnya dia akan extend outside. So wave function will be extended outside the well. Okay, so apabila dia punya okay, so katakan kalau dalam potential well yang infinity tu, box tu dia katalah gini. Dia katalah gini. Okay, tapi untuk yang finite dia akan terkeluar. Sebab ada possibility untuk partikel berada di luar. Okay, so ini finite. Okay, jadi di situ menyebabkan dia punya wavelength. So contohnya ini, okay. Kalau ni sebab ni setengah wavelength kan, setengah wavelength. So menyebabkan setengah wavelength bagi yang case finite ni dia akan jadi, wavelength dia akan jadi panjang lah, lagi panjang lagi. So kalau ini macam ni, okay, gini. Yang ni akan jadi gini, terkeluar. Okay, so dia punya wavelength dia akan jadi panjang. Okay, wavelength dia akan jadi panjang. So apabila wavelength panjang, apa yang akan berlaku? Okay, Hc per lambda. So apabila wavelength panjang, maka energy dia akan kurang. So energy apa? Energy states. So energy level dalam finite ni akan jadi rendah daripada yang asalnya. Okay, so itu apa yang berlaku dekat sini dalam gambar rajah ni. So gambar rajah ni menunjukkan 3 energy level yang paling bawah untuk finite untuk a finite well. Okay, so dia punya tu extended outside untuk yang N1, okay, N2, N3. So semua akan extended outside the well. Lepas tu potential dia punya energy states dia akan jadi finite. Okay, finite maksudnya dia hanya dibenarkan beberapa sahaja energy level yang boleh wujud. Kalau infinite square wells, dia punya energy levels dia ada infinity. Memang tak terkira banyaknya energy levels dalam infinite square. Berbanding dengan finite, hanya beberapa sahaja yang dibenarkan bergantung kepada dia punya potential energy. Bergantung kepada potential energy yang ada. Kalau potential energy rendah, lagilah sikit dia punya energy level ataupun bound state. Bound state akan kurang kalau energy ni kurang. Kalau energy dia tinggi, so makin banyak lah akan ada. Jadi dia ada finite, ada beberapa nilai, ada beberapa energy states yang ada dalam finite well. Okay. So kita tak boleh nak kira. Kan kita perlukan numerical approximation by numerical analysis dalam mathematics. Tapi kita ambil dulu ground state untuk yang infinite tu. Okay, awak boleh gunakan formula yang mana yang okay. Hello start pula okay. Kemudian yang ni. Yang ini awak gantikan n dia sama dengan 1 untuk ground state. Okay, untuk ground state kat situ 1. Okay, lepas tu kita mana tu? Sorry. Okay, sini. Jadi kita akan dapat this expression. Okay, so bila dibandingkan menggunakan analisis berkomputer tu, didapati bahawa awak tengok kalau ini ialah untuk potential well.
Okay. So, kita start ni. Okay, kalau ini ialah untuk potential infinity. Kalau untuk bound, untuk yang finite well, dia akan jadi rendah sikit. Dia kurang 0.625. Maknanya asalnya tu ialah E1 untuk yang infinite. Untuk yang finite dia akan jadi kurang. So E2 pun akan kurang. So maknanya generally dia akan kurang daripada finite, infinite wells. Okay. So beza dia tadi apa? Wave function jadi panjang, energy akan jadi low, energy state, energy level. Yang kedua, bilangan energy level dalam sistem akan ada beberapa yang dibenarkan bergantung kepada potential energy, tetapi untuk infinite well, it is unlimited, infinity number of energy states. Okay, so daripada wave function ni, kita boleh evaluate dia punya probability density function yang ini. So kalau sebab kita nak evaluate probability dia kan, jadi kat sini kalau kita square kan, memang kita akan dapat, awak akan dapat atas lah sebenarnya kan. Awak akan dapat atas macam ni sebenarnya Ini kalau sudut kan, kalau dapat sini gini, yang ini akan dapat gini lah. Okay, so ini ialah probability of a function. Okay, so apa maksud dia ni? Okay, maksud dia, awak bandingkan dengan yang infinite. Infinite ni infinite dia macam wave on string, dia kurang gini. Okay, lepas tu dia ada gini, yang ni ada gini. So beza dia jelah dekat sini. Awak tengok kat sini, awak sini dekat dia punya dinding tu. Okay, apa maksud ada probability, ada nilai kat sini? So ini bermaksud ada kemungkinan partikel berada di luar keupayaan. Okay, di luar keupayaan. Alright. So actually kan awak tak boleh, kita tak boleh fikir benda ni rigid wall tau. Dia ialah sebenarnya keupayaan. Dia macam awak ada magnet kan, magnet. Okay, kalau awak tolak, okay, awak tak nampak sebenarnya dia punya potential around the magnet tu sebenarnya. Tapi dia ada yang membentuk dia punya shield. Okay, ada tolakan ataupun ada tarikan. So itu ialah potential sebenarnya around aura. So itu ialah sebenarnya apa yang ada dalam realiti lah, tapi kita visualkan dia seolah-olah ada dinding. Okay, jadi ada potential, ada kemungkinan untuk dia menembusi dinding. Dia berada kat sebelah sana. Kan, partikel tu bergerak, dia boleh ada kat sebelah. Jadi ini ialah efek yang kita akan belajar dalam topik yang berikutnya, iaitu kita panggil dia sebagai tunneling effect. Tunneling effect. So tunneling ini maknanya partikel tu boleh keluar daripada well tu. Alright. So that's secara kualitatif lah perbezaan antara finite dengan infinite square well, sebab kita tak tahu secara formula untuk dia punya energy. Kan? Tapi kita compare lah dengan yang kita dapat energy daripada infinite well. Okay, last sekali kita tengok kepada contoh elektron di dalam finite well. Finite. Okay, elektron terkurung di dalam square well across roughly 5 times a typical atom diameter. Okay, find the ground level energy if the well is infinitely deep. Okay, ini maksudnya ini ialah case box. Particle in the box. Jadi kita boleh gunalah particle in the box punya formula. Ini particle in the box punya formula ini A. So ini ialah particle in a box. Jadi kita dapat 1.5 electron volt untuk ground level. Ground level dia sama dengan N1. Okay, so ingat balik kat mana dia punya formula tu? Ada dekat sini lah. Ini ialah untuk potential box ataupun infinite potential. Soalan berikutnya ialah find the energy levels if the actual well depth is 6 times the ground level energy found in A. Okay, so potential energy 6 times, maknanya 6 kali ganda daripada ni lah, which is 6 kali 1.5 berapa? Okay, 6 kali 9.99 volt. Jadi dia punya potential energy ni 9 volt. Jadi macam mana nak dapat? Actually soalan ni tak bagus pun sebenarnya, mana kita boleh dapat. Tapi
Actually dia nak suruh awak refer lah bahawa kat contoh ni dah bagi. So kita baca mana tu? Mana pula perginya? Okay kat sini. So ini ialah kes di mana potential energy besar dari 6 kali ganda daripada particle in the box. Okay, awak ambil je nilai-nilai semua. 2 so ada ni lah. Ni. Jadi kita dapat terus lah, kita baca terus je daripada ni. Kita tak ada formula pun sebenarnya untuk menjawab soalan ni. Okay, cuma kalau diberi gambar rajah, kita baca terus lah daripada gambar rajah tu. Okay, number C, find the wavelengths of the photon emitted when the electron make a transition from N2 to N1. Okay, so ini N1, ini N2. Okay, maknanya kita ada E1, E2, E3. Okay, dia katalah kita kata elektron transition daripada sini ke sini. So dia akan mengeluarkan foton. Kan foton bertenaga H mu ataupun Hc per lambda. Jadi dia nak apa tadi? Dia nak wavelength ni. Jadi energi ni bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan perbezaan di antara tenaga ni kan, which is E2 tolak E1. Okay, dia punya the difference tu. Okay, E2 tolak E1. So dia bersamaan dengan Hc per lambda. So tolak lah apa tu dia ni 0.94 tolak dengan 3.6 ni kan, dia punya perbezaan ni, difference ni. So dapatlah lambda. Okey, ada kat sini. Dan lambda ni 460 ni ialah dalam warna biru. Okay, blue in the visible spectrum. Okay, sebenarnya apa maksud dia sebenarnya? Sebenarnya kan ini adalah aplikasi dalam teknologi quantum dots. Kalau pernah dengar quantum dots. Quantum dots ni ialah serbuk. Dia macam serbuk lah. Liquid contohnya gold. Gold kalau saiz dia 0.5 nanometer, very sangat kecil. So kalau kita ada satu katalah cair air, kita masukkan dots of the gold dalam air tu. Air tu akan berwarna biru. Sekiranya saiz dot tu ialah 0.5 nanometer. Okay, so that's quantum dot. Okay, kemudian soalan yang berikutnya, jika elektron N1 and absorb a photon, what is the minimum photon energy that will free electron from the well? Okay. So kita tengok dia kata apa? Jika elektron tu mula-mula ada kat sini, lepas tu dia ada photon yang masuk, dia akan serap, dan what is the minimum photon energy that will free? Okay, so kita catatkan dia punya U0. U0 dia berapa? U0 dia ialah 9 electron volt. Okay, ini ialah 7.6 volt. So elektron ni dia berada dalam keadaan bound state. This is bound state kan, maknanya dia terkurung dalam well tu. Untuk keluar daripada kurungan itu, dia memerlukan tenaga, kan, energy. Jadi dia macam photoelectric effect lah. Maknanya light diserap oleh elektron tu kena mengatasi work function baru dia boleh keluar lah daripada perigi tu. Okay, daripada potential tu. So dia nak lompat keluar semua. Jadi dia memerlukan berapa banyak energi yang diperlukan. Pastilah tenaga energi yang ini kan, dia perlukan sekurang-kurangnya 9 tolak 0.94. Maksudnya energi yang diperlukan ialah 9 tolak 0.94. So ini ialah tenaga yang diperlukan. Okey, jadi apa pula wavelength yang diperlukan? So yang ialah Hc per lambda lah kan. So kira lah sebab dia ni tenaga yang diperlukan paling minimum. Kalau lagi banyak lagi bagus lah kan, sebab kalau yang banyak tu akan tukar kepada kinetic energy dia. Kinetic energy bila dia dah free. Okay, jadi kita cari lambda nya, kita dapat 153 nanometer. Okay, so okay, jadi kalau kita bagi kalau kita bagi wavelength 153, elektron akan terkeluar daripada box ni. Okay, jadi ini ni kita nak tengok aplikasi sebab so far ni memang sangat matematiknya, tapi aplikasi dia ialah dalam quantum dots lah.
Okay, so quantum dot tu saya cerita tadi tu ialah dia punya wavelength, dia punya size. Kalau size dia 0.5, dia akan mengeluarkan warna di warna ni kan. Okay, so mana kita tengok, kita evaluate yang ni ya. So kalau kita perlukan warna merah, contohnya kita perlukan light yang lebih, so ini sama dengan Hc per lambda. So kalau kita perlukan warna merah, kan, kita kena besarkan dia punya size dots, size gold quantum dot ataupun actually bukannya quantum dot sajalah, macam nanoparticles, kita sebut dia nanoparticles nanoparticles. So kalau kita ada nanoparticles yang size dia besar, maka dia akan keluarkan wavelength yang lebih panjang. Okay, so itu yang kalau tengok dalam buku. Okay, dalam buku dia ada gambar. First dia tak gambar ni. So apa function gambar ni sebenarnya? Okay, gambar ni. Cantik colour dia. So it's sebab ini disebabkan oleh warna dia boleh disebabkan sama ada pigment ataupun melalui quantum dots, nanoparticles. Okay, so dalam kalau tengok dalam bangunan lama, mereka menggunakan nanoparticles, diorang masukkan dalam kaca, menyebabkan kaca tu jadi cantik, warna dia vibrant, disebabkan oleh partikel-partikel ni. Nanoparticles ni biasanya gold, silver. Jadi kat sini ini wavelength yang, so kita tengok ni wavelength yang paling rendah. So this is wavelength yang paling pendek. So this is a short. Ini wavelength semakin panjang. Okay, wavelength semakin panjang. So berdasarkan formula tadi, formula yang potential elektron yang sebab elektron di dalam partikel tu, dalam nanopartikel dia terkurung dalam nanopartikel tu Tapi apabila dia ada foton datang dan dia akan pancarkan foton balik semula, dia absorb dan emit. So emission tu ialah apa yang kita nampak, warna yang kita nampak. Dan warna ni depends kepada dia punya L, perigi tu punya perigi punya width, kan? Dan perigi punya width tu ialah analogous kepada size partikel ni. Dan partikel ni biasanya sangat kecil lah, nano size So kalau kita letakkan partikel-partikel tu dalam air, contohnya kita pancarkan cahaya putih, dia akan memantul warna-warna yang dia prefer. Actually bergantung kepada size. Okay, semakin kecil partikel di dalam air ni, partikel-partikel nanoparticles tu dalam air, semakin pendek wavelength ni dan semakin warna dia akan berubah. Okay, so jadi warna ni disebabkan oleh size yang berbeza, size nanopartikel yang berbeza dalam air ni. Dan diorang guna dalam teknologi kaca lah, menghasilkan kaca-kaca dalam istana lama. Tengok istana dalam medieval age dekat Eropah tu kan, diorang menggunakan actually gelas, diorang masukkan nanoparticles ni, dan nanoparticles ni ada size-size dia dan dia ada warna-warna dia, dan dia akan kekal sampai sekarang. Kalau warna yang berasaskan pigment ni biasanya daripada tumbuhan, dia akan pudar dengan zaman sebab pigment tu akan hancur. Tapi kalau berdasarkan warna daripada partikel metal, kan, dia akan kekal lah sampai untuk beratus tahun masih lagi cantik kan. So itu dah teknologi nanoparticles. Dulu diorang tak tahu pun itu ialah disebabkan oleh efek quantum mechanics ni, tapi selepas 1900 para arkeologis dan saintis, fizisis, kemis, dia analisis kenapa cantik warna-warna ni. Rupanya memang diorang gunakan teknologi nanoparticles. Okay, so that's all. Now we go to the tunneling and tunneling effect dalam sistem.